Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqlam mustaqil ilamiddin. Aku salima malina fi dunya muqaddimatus. Wasal qusi wal yadin wali mahdurus. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Aqama baq wa la ittaqullah kusyu lila ila wa la kusitum wa la yakusitun. Aqama baq. Sejak penonton rahmati Allah SWT, mari kita bersama-sama berusaha pertingkatkan takwa kita kepada Allah SWT dengan sungguh melaksanakan dengan perintahnya. Mudah-mudahan perkara usaha ini kami ganjar ini sekala merida ini. Okey, mudah-mudahan seluruh keluarga kerajaan ini di dunia dan juga di akhirat nanti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sedang penonton rahmati Allah SWT ini, malam ini dalam tazkirah kitab Muhammad live ini tadi, bersama saya Ustaz Muhammad bin Fillah sebagai pengurus drama motivasi live ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita mengucap kembali kepada surau Kepitabaru Siren Sarawak. Beli lokasi yang terakhirnya adalah di hampir kala sebelum tadika telah diaktifkan aplikasi screen recorder, telah bersiar langsung di Instagram @tv_Muhammad HD dan siar langsung di YouTube TV Muhammad. Sertai dan pelajaran ini ilmu yang kepada manfaat kita, ilmu keberjuangan demi Allah SWT yang mohon berberi yang kerjasama atau segala sesuatu, makanlah yang akan dibadan betul dan yang kata-katanya ilmu kepada drama di Sarawak County live streaming atau bersiaran rasmi ini kepada ilmu kepada Allah SWT. Mengisahkanlah datang manakala orang-orang kepada Rasulullah SAW sekedar malu orang-orang yang akan berdosa besar, jangan hampir sebelum tahu dia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita menghayati bacaan Ya'di pada malam ini yang bertajuk ini Roh dan Tempat Didiaman Roh. Baik, sidang penonton rahmati Allah SWT ini, kita bercerita atau belajar ni Ustaz Muhammad lagi menginjakkan atau ilmu yang mengisahkanlah ini sebuah buku kitab terbaru panduan pengurusan jenazah umur di Medan, penama Adamawi Haji Abdul Adam, diterbitan Kol Agama Angkatan Tentera. Baik, sidang penonton rahmati Allah SWT ini terbalik. Pada malam ini sampai kali belajar di kelas kepada belajar ilmu kepada kitab Allah yang akan disampaikan roh istimewa kepada Allah SWT yang mengisahkanlah di ilmu yang menghampiri 10 tahun. Mari kita belajar di ilmu kepada Allah SWT yang akan dibaca kebetulan. Yang pertama, sesudah berpisah dari badan, ia masih tetap dapat mengenali dan mendengarkan siapa yang datang bersiara dan yang dapat pula merasakan sakitnya seksa azab neraka. Yang kedua, diriwayatkan bahawa Aisyah radhiyallahu setelah dimakamkan Umar, Aisyah lalu menutup seluruh aurat badannya dan berkata, dahulu yang dikuburkan di sini ialah ayah dan suamiku, tetapi sekarang ditambah dengan Umar, sedang ia adalah orang yang bukan mahramnya, maka harus menutup auratnya.
Yang ketiga, jelaslah Aisyah menutup auratnya adalah kerana Umar dianggap sebagai orang yang bukan mahramnya itu dapat melihat dirinya. Yang keempat, Ibnu Qayyim menyebut satu pendapat yang dianggap asal dan raja iaitu roh itu berada di tempat yang tinggi dari kalangan yang tertinggi. Mereka adalah para anbiya, para nabi sallallahu alaihi wasallam dan rasul. Mereka juga berbeza tempat duduknya, di mana hal ini disaksi sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa peristiwa Isra dan Miraj. Roh di tempat di Yaman, burung-burung yang indah yang berkeliaran di syurga sekehendak hati mereka. Roh-roh pahlawan syahid terdapat juga roh para syuhada terkurung dan tidak masuk syurga kerana tidak menjelaskan hutang yang wajib dibayar sebagaimana diterangkan dalam Masnad dari Muhammad bin Abdullah bin Jazi. Jazi ialah berkata, Ana julullah aja'alina an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah al-malini qul dil abdul fi syabilullah qala ajanatul afalamma alam qala illa antana syaradil bil aqjirilul nifah. Ia bermaksud bahawasanya ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, bagaimanakah nasibku jika saya terbunuh untuk membela agama Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tetap tepatnya di syurga. Setelah orang itu pergi, lalu beliau menyambung sabdanya itu, kecuali kalau ia mempunyai hutang. Hal ini aku beritahu tadi oleh Jibril secara rahsia. Terdapat roh yang terbenam di pintu syurga sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antu sahibul aqul ma abur asy'allah bal bil ajannah. Ia bermaksud, saya melihat kawanmu itu tertahan di pintu syurga. Terdapat roh yang terpenjara dalam kuburnya sebagaimana riwayat seorang mencuri harta dari rampasan perang sebelum dibahagikan ia meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallazi na'zi bil yadihi inna hasham la tal'antaqil ala alita ataha ilahil. Ia bermaksud, demi yang jiwaku ada di dalam kekuasaannya, sesungguhnya harta yang dicurinya itu nanti pasti akan membakarnya sebagai api-api di dalam kuburnya. Terdapat roh yang berada di pintu syurga sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyhadal al-Qur'an allahi balqil annari bil ajannati fil aqubah adil as-sarin yurasjul alahil ariwakuhum minan ajanatil bukaratal asyiyah. Ia bermaksud, pada syahadah terdiam tetapi
api syurga dalam sebuah kubah hijau untuk mereka ini dikeluarkan rezeki dari syurga setiap pagi dan petang. F. Terdapat roh berada di dalam bekas yang dikhususkan bagi kaum berzina lelaki ataupun perempuan. G. Terdapat roh yang berenang di sungai darah terus terdiam di situ sambil makan patu. 5. Imam Malik dan mengikutnya pendapat roh itu mempunyai bentuk yang sama seperti manusia, manakala Imam Ar-Ramain Abdul Malik Al-Juhani mula berdapat bahawa roh itu merupakan satu unsur yang tidak menyekat badangan umpama kaca. Ia meresap dan sempati dalam tubuh badan manusia sebagaimana meresapnya air dalam pokok walaupun tidak berlihatan. Yang keenam, apabila roh berpisah dari jasad, maka jasad itu menjadi pakai yang putus hubungan dan dunia ini, tetapi roh tetap kekal di suatu alam yang lain yang dinamakan alam barzakh atau dalam kubur, iaitu alam yang ditempatkan segala arwah orang-orang yang telah mati hingga ke saat dibangkitkan di hari kiamat kelak. Baik, sidang penonton rahmati Allah SWT, ini kita bersama-sama diceritakanlah kebetulan atau seorang Nabi Muhammad SAW dan sebuah badannya masih tetap ia kekal selamat. Orang-orang berkata ia mendengar siapa sakit seksa dan badannya. Ilmu kita penonton yang akan disekian, klik button like atau share atau tekan butang yang subscribe yang berikut yang akan di YouTube video dalam bershare langsung di YouTube live atau di Instagram live ini. Ilmu kita komen di sini kepada kongsi atau ceritakanlah atau komen yang video-video dan sematanya atau live video yang akan di sini kalah disampaiku boleh belajar dan ceramah yang motivasi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita cerita yang akan kata yang kebetulan. Yang menutup auratnya badannya dikuburkan sekadar bukan malamnya harus menutup aurat. Ya Aisyah radhiyallahu ceritakanlah atau amalkanlah dia akan dicerita atau sikit. Tata mensyarahi yang akan dirayakan Aisyah radhiyallahu kepada Rasulullah SAW sekitar hamba-hamba di Umar yang malam yang di aurat tutup aurat dan semata-mata saya ceritakanlah atau ilmu menonton yang sekian kali yang menyebut satu dianggap ilmu roh berada dalam yang tinggi kalangan yang akan di roh Anbiya ceritakanlah terpakaran roh ini kepada Rasulullah SAW menghampiri yang akan di sidang ayah dan ibu dan di sini suami dan isteri kepada yang solehah atau yang akan di soleh masih tetap akan telah dikekalkanlah persyariah kubur dalam hati ini dan selamanya kekal ilmu kepada Allah SWT yang kali satu dapatnya hamba yang satunya pada Nabi Muhammad SAW. Ya, orang malamnya sebagai Aisyah radhiyallahu bertengkarlah di aurat badan Aisyah si mati. Dahulu yang berkata suami tentang kepada sidang harus kena kepada Nabi Muhammad SAW. Kita ngokul bukan mana yang akan di seorang-orang pahlawan pada Rasulullah SAW. Adalah Umayyah itu Maryam melihat yang hubungan itu Anbiya kalangan terjadi kepada Rasulullah SAW sekitar mana kalah ilmu menghampiri
kepada padanya masih tetap dan bersiksa. Orang yang sebagai Aisyah dirikanlah raja, iaitu tertinggi kepada Rasulullah SAW. Rajin ini kepada aman kepada isteri dan salihah atau menempuh mata. Menawan hati kepada Rasulullah SAW. Sehemaskanlah, tak salahkan. Jangan hampiri kepada Rasulullah SAW. Ia hampiri orang-orang yang akan berdosa besar atau dia orang masih telah yang azab kepada Rasulullah SAW. Diulang sekali lagi. Adalah ditetapkanlah terjamah ini kepada Rasulullah SAW. Dianggapkanlah tinggi kalangan. Yang alam tinggi, orang yang bukan mana yang akan di sini dan ayah yang suamimu. Ceritakanlah yang akan di sini burung-burung atau burah-burah yang hati yang mereka nyawa syukur kepada Rasulullah SAW. Hati dan nyawa tidak masuk surga, dibayarkan wajib hutang terangah kerana yang kepada Rasulullah SAW kitabnya. Lelaki atau perempuan, bagaimanakah agama syurga setelah? Ini sabda sejarah Jibril ini terlahir kepada Rasulullah SAW. Orang-orang maknanya di pintu syurga. Di pintu syurga pertahankan ini kepada munafik atau kafir yang akan di seluruh dan keluarga dan Islam kepada Allah SWT yang akan mengisahkanlah. Ilmu maafkanlah, takwahkanlah, takwaan dan popular. Najis ini telah dibayarkanlah Abdullah yang akan berkata surga kepada tergurung tidak termasuk syurga kepada Rasulullah SAW. Orang kata yang kebahagiakanlah mereka pada sahabatan. Ilmu kita orang-orang yang akan miskinkanlah An-Nabi SAW, ya Rasulullah. Dan bila agama Islam menyambungkanlah seandainya hutang mempunyai kalau kecuali. Beritahu Jibril dalam Iblis dalam Alaihissalam. Ya Iblis, kepada Nabi datang lelaki dan seorang dan wanita. Ilmu kepada Rasulullah SAW. Sekitar akan menafiknya. Orang-orang kepada saya beritahunya bertanya, orang terhanap. Sekali tanyakanlah, terangkanlah Nabi Muhammad SAW. Jiwaku demi saja tempatmu berada pintu syurga. Dalam ilmu bahawa hadis kepada terdiam, syuhada pada pagi dan petang, roh dalam bekas. Bekasnya sabda Rasulullah SAW, hendak syurga ini berlawan. Roh itu tidak hutang jasi yang berkata, sendiri Isra dan Miras istimewa semasa dan Rasul. Dudukkanlah sama-sama terti kepada Alhamdulillah Rabbil Alamin, kepada orang-orang yang kepada masuk syurga dibayarkan masnadnya asal tengki, kepada kubur kepada maut ini kepada bukau sekitar kepada Allah SWT. Orang-orang demi dosa besar yang ilmu kepada lapasan sebelum bahagiaan, ilmu kepada menghampiri kepada ilmu mengtakwakalan. Baiklah tuan-tuan puan dan sidang penonton rahmat Allah SWT. Mencuri harta yang akan di bahagian dunia dan sementara. Sabda Rasulullah SAW meninggalkanlah cinta dan nyawa dalam mengagumannya. Jiwa atau penggangguan syaitan. Maknanya adalah yang akan diroh. Sebutkanlah hadis Ibnu dan sebagainya. Bicara di ilmu kepada Allah SWT. Ilmu kita cantik sebagaimana roh. Bencana yang kepada atau penjara. Orang kubur pencuri. Kadang-kadang yang akan di Rasulullah SAW. Selalu kalah ilmu fatwat. Ilmu yang akan masuk syurga telah di golongan maknya. Sekitar yang terbaik atau jatuhkanlah ilmu. Perempuan yang atau dijatan dari aman atau sebuah itu. Kalisia Allah kepada Rasulullah SAW dan orang-orang demi dosa atau terakhirat
mati dalam syurga. Seadanya mana mungkin ilmu kepada jiwaku dan nyawa. Kuburkanlah yang antara sebagai ilmu ini keluar rezeki sebagaimana atap makan batu dan sebagainya, batu ais lah. Saya suka batu ais kepada ilmu sebuah ini. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton rahmati Allah SWT. Dan tempatnya Allah yang akan di syurga hutang rahsia. Sejarah pintu syurga kepada sebagaimana kalah. Dan Imam Malik yang mengikut pendapat manusia sebagaimana kepada Rasulullah SAW. Ya, orang kaca orang berupa satu usul, kaca upama kandas dan sebagainya tidak melihat. Pokok rasanya akanlah hubungan kepada Rasulullah SAW. Roh itu dan sebagaimana tidak menyekat. Hubungan kepada sebagaimananya harus kalah bagimu. Tiada aramai dan masjidin haram. Masjidin haram aramainya roh manakala dalam manusia sekitar kepada ilmu pada bagaimana melihat kala menjadi dunia dengan putus harapan. Telah diakwa taklil kalimat dan syahadah hari kiamat kelak bangkitkan semula dalam iaitu kepada Rasulullah SAW. Sekitar itu menghampiri kepada panas syakadi. Mana Al-Juaini usul yang akan satu berupa kalah. Sekitar kepada Rasulullah SAW seorang LGBT. Perkasa kala mana manusia kala ia mempunyai kitab panggilan LGBT. Kaca upama yakin seorang meninggal dunia sempati atas manusia atau manakala dan Malik Imam kerana Al-Juhaini pula suatu usul asal kala. Sebagaimana orang-orang pokok walaupun air dan meresapnya melihat kala dalam manusia ini. Kalau hubungan putus atau tengok atau melihat kala penonton ilmu kepada Rasulullah SAW. Ya, bisa penonton rahmati Allah SWT ini mengisahkan berpisah apabila orang-orang kepada munafik kepada ilmu bersirah kala. Baik, tajuk malam ini sebagai hanya bertajuk sikit dan adab-adabnya. Belajar ni tuan-tuan dan penonton dan sekian ini. Belajar di ilmu fahami kepada yang lahir sekala seperti manakala. Satu, telah menjadi amalan yang lazim dilakukan apabila berlaku saja sesuatu kematian maka dia dekat majlis berhiburan serta bersikir dan sama ada di tanah perkuburan atau di rumah keluarga si mati. Yang kedua, Imam Syafi'i berpendapat membaca Al-Quran di tanah perkuburan adalah sunat dengan maksud akan mayat meroleh apakah dari lingkungan sunnahnya. Pendapat ini disetujui oleh golongan Maliki dan Imam Ahmad. Abbal sebuah hadis ada menyebut bahawa roh orang yang mati datang beramai-ramai ke langit dunia pada tiap-tiap orang yang berhenti bertetangan dengan rumah masing-masing. Tiap-tiap roh di antaranya menyeru berkali-kali dengan suara yang hemba dan sayu, "Wahai ahli rumahku, wahai kaum kerabatku dan anak-anakku, wahai orang-orang yang telah mendiami rumah kami dan yang telah membahagi-bahagikan dan menerima antara pepasa meninggalan kami. Bahkan sesiapa di antara kamu yang masih ingat kepadaku atau yang pernah memikirkan keadaan kami yang sedang berada di alam bersahara, kenalkanlah kami dan paitunglah kami dengan doa dan amal-amal yang soleh. Semoga Allah memberi rahmat kepada kaum setelah
puas menyiru dan merayu, kembalilah kumpulan itu ke tempat masing-masing untuk datang lagi pada malamnya. Yang keempat, jika ada yang mendoakannya, maka kembalilah ia dengan gembira. Jika tiada, maka kembalilah ia dengan himba dan haibah. Berbandukan kepada hadis ini, maka ulama berpendapat tidak perlu melaksanakan majlis zikir di rumah-rumah si mati dengan cara bersorangan atau secara berjemaah, kerana si mati sangat-sangat berhajat kepada doa dari orang yang masih hidup. Kenakan tagu dalam doamu bukan sahaja rayuan orang yang hidup. Orang hidup malah sentiasa dirayukan juga oleh orang yang telah mati. Yang kelima, pengikut pendapat Ibnu Abbas, roh orang yang meninggal dunia akan kembali ke rumahnya pada setiap hari raya dan setiap kali 10 Muharram, setiap hari Jumaat yang pertama dalam bulan Rejab, setiap malam pertengahan daripada bulan Syakban, setiap malam Lailatul Qadar dan setiap malam Jumaat. Yang keenam, kelebihan berzikir. Terdapat banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang menerangkan kelebihan zikir. Antaranya ialah firman Allah, "Wallazikirina Allahu kazira wallaza karodil adda Allahu akhun ma'afiratal awwara azima." Ia bermaksud, dan terhadap orang yang banyak zikir kepada Allah, lelaki maupun wanita, Allah menyediakan keampunan dan pahala yang besar. Surah Al-Ahzab ayat 35. Rasulullah SAW bersabda, "Mazalul allazi yal'akuru wa balqul allazi la ya'kul bilqul akhir wal ma'adihin." Ia bermaksud, berbandingan orang-orang yang berzikir dan orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah adalah seperti orang yang hidup dan yang mati. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Ma hamila abdamin yu'amala aqal dunna aja'lahun min azabil ghahil siri ghahil azza wajal." Ia bermaksud, tidak satu pun yang dikerjakan oleh anak-anak Adam yang lebih membebaskan dari siksa Allah daripada berzikir kepada Allah. Yang ketujuh, antara adab zikir yang sayunya diikut oleh mereka yang hendak berzikir ialah A. Dalam keadaan berwuduk, B. Tidak mengeraskan suara. Firman Allah SWT yang bermaksud, "Wal-zakuru rahabal ka'afil azika ta'atal quru al-wajil fa'atal aduna al-jahri min aqalibil akhudur wala salil walatal akudumin." Yang bermaksud, dan siara zikirlah kepada Allah dalam hatimu dengan meredahkan diri tanpa menggeraskan suara, baik di waktu pagi maupun di waktu petang, dan janganlah kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai. C. Duduk dalam keadaan jalakan atau lekaran. Sabda Rasulullah SAW, "Izal amaratul wabiriyah adil ajanadil afatul fatahul." Qalu wa ma riyahatul ajanadi ya Rasulullah.
qala'ilakul allazil fal'anar ghalihil antala syahyaradil min namalakil kadilu ya aqlubulna filqal alazikri fa'in za'atau halahil afur ihin. Ia bermaksud jika melintasi taman syurga hendaklah kamu ikut gembira. Mereka bertanya, apakah taman-taman syurga itu ya Rasulullah? Jawab Nabi, likaran sikil kerana Allah Ta'ala ada mempunyai rombongan daripada para malaikat yang menjari likaran sikit. Maka jika berjumpa, mereka akan duduk mengelilinginya. Bersihkan pakaian badan serta harus baunya sebaik-baiknya duduk menggerak kiblat jika perseorangan. Yang ke-8 ada lagi. Lafaz zikir yang sering diakan ialah sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah SAW, iaitu Jabir meriwayatkan sebuah hadis, itu sabda Rasulullah SAW, Al-falu allazi la ilaha illallahun wadhalul ad-dahil al-muhaddulullah alhamdulillah. Yang bermaksud, zikir yang paling utama ialah sidang doa yang paling utama, ia la ilaha illallah, sidang doa yang paling utama ia alhamdulillah. Hadis riwayat Nasai. B. Abu Umairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bahawa bersabda, kalimah atani khafil fadani ala lishan saqila adal anifil amizar jaqil badanil ila ra'amanil subhanallah wa bilhamdi subhanallah wal akhazimin. Ia bermaksud ada dua kalimah yang ringan diucapkan melalui lisan tetapi berat timbangan disukai oleh Allah yang rahmat, iaitu kalimah subhanallah wa bihamdi dan kalimah subhanallahil azim. C. Riwayat Muslim bahawa Rasulullah SAW bersabda, Al-Burkala min ilahi rabbuhun la ya'adurrakal bilhaqi inna abada subhanallah wa bihamdi wa la ilaha illa Allahu akbar. Ia bermaksud ucapan yang lebih disukai oleh Allah ada 4 adab. Boleh mulai dengan apa jua sekalipun, iaitu kalimah subhanallah walihamdi wala awala wata Allahu akbar. Dari riwayat yang akan diceritakanlah atau pengajarannya, orang-orang sukai kepada berzikir kepada Tuhan yang akadi, mukamaan yang akadi seorang kepada kecuali kepada amanah dan soleh, dan jangan orang-orang yang akadi kata-kata batulan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dia berzikirkanlah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir dan berdoa kepada Rasulullah SAW. Dengarlah di ilmu yang manfaatnya akadi, zikir berdoa suara kuat atau perlahan sikit. Jangan
atau bercakap yang akan dielok kepada bersikir yang maha menghampiri yang maha sesuatu. Ya lahirkanlah yang akan dosa besar. Dia Allah kepada neraka demi menghampiri yang akan disebab kepada Tuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hampiri yang akan disampaikan. Baik, insyaAllah yang akan penonton dan TV Muhammad sekaliannya, sekitar judul kameranya buku bertajuk buku yang terbaru panduan pengurusan jenazah umum dan di Medan bernama An-Namawi Daud Haji Abdullah, bernama Kalau Agama Angkatan Tentera. Kita buku yang akan dieksklusif dengan penonton TV Muhammad dan beriklan Muhammad. Ialah tajuk yang akan disepakatlah telah mengimbas yang ditetapkan oleh Komputer Maju 9 Berhad. Ilmu buku yang terbaru yang akan disediakanlah disiplin. Kalau kita belajar di ilmu, penonton sekali agaknya akan beli banyak ke bercuma je. Yang fahaman yang akan dipromosi akan peraturan iklan kena promosi Muhammad yang akan dituduh dalam kemah yang sebelum dan sementara. Yang Allah atau atas mudah-mudahan yang akan oleh agaknya berjualan yang akan kekayaan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wassalamu wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ala fil Qur'an wa jalla wa ala imma ataqulu wa atrahmah. Allahumma asaqlina fi mu'alina wa alina fi umma ja'lina fasukulla imma ataqu ala alaini wa atuhafalana wa ja'ulana fujatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Esok dan drama dan Sarawak Konti live streamingnya tapakan penonton sekian tazkirah kita Muhammad live study kena pada setiap Isnin dan Rabu jam 7.10 malam dan ulangannya Selasa yang dahakannya Selasa hingga Khamis jam 7 pagi. Eksklusif di TV Muhammad di saluran Astro 150, di saluran Enjoy 150 dan saluran MyView 150. Hashtag Tazkirah Kitab Muhammad, hashtag Ustaz Muafilillah, hashtag TV Muhammad dan hashtag Inikah Ustaz. Sebagai jangannya penonton sekalian bersiaran langsung di Instagram TV_Muhammad.HD dan bersiaran langsung di YouTube TV Muhammad serta di website TV Muhammad.com dan aplikasi dan sepasang dengan TV Muhammad di Apple App Store, Google Play Store dan FLED. Sekian waktu yang sama esok tadi Muhammad telah akan belajar atau pemula esoknya. Wallahu sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.